Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Tun Dr. Mahathir Mohamad telah mengeluarkan usul tidak percaya terhadap Perdana Menteri Muhyiddin Yassin di dalam blog dia. Usul ni yang sebenar telah cuba dibentang terlebih dahulu di Parlimen, tapi disekat atau tidak dibentang oleh Speaker Parlimen. Jadi Mahathir mahu seluruh rakyat Malaysia baca apa dia yang sebenar usul itu yang tidak dibenarkan dibentang di Parlimen. Kalau kita baca betul-betul usul tidak percaya kepada Perdana Menteri Muhyiddin, kita boleh nampak yang usul itu yang sebenarnya bukan sangat usul tidak percaya terhadap Muhyiddin, tetapi usul percaya terhadap DAP. Mahathir telah menerangkan dengan panjang lebar sebab apa Melayu tidak perlu takut, tidak perlu khawatir dengan DAP. DAP ni bukan musuh Melayu, musuh Islam. DAP ni tidak ada hasrat untuk nak menjatuhkan Islam atau menjatuhkan Melayu. DAP ni boleh kita anggap sebagai kawan dan bukan sebagai musuh. Ini yang sebenarnya mesej tersirat. Walaupun yang tersurat ialah usul tidak percaya terhadap Muhyiddin, yang tersirat ialah usul percaya terhadap DAP. Itu yang sebenarnya mesej Mahathir. Mahathir nak bagi tahu orang Melayu, jangan takut, jangan khawatir, jangan risau dengan DAP. DAP ni bukan musuh Melayu, bukan musuh Islam. DAP ni boleh kita ambil sebagai kawan. Itu yang sebenarnya message, the hidden message atau message yang tersirat di dalam usul tidak percaya terhadap Muhyiddin tersebut. Ini satu taktik cyber war di mana nampaknya Mahathir ni nak membentang usul tidak percaya terhadap Muhyiddin, tetapi sebenarnya ialah usul percaya terhadap DAP. Now, kalau kita ambil kandungan usul tersebut at face value, masalahnya apa yang Mahathir kata tentang DAP ni bercanggah dengan apa yang dia telah kata berkenaan dengan DAP ni selama beberapa puluh tahun sebelum itu. Sebelum itu Mahathir telah kutuk DAP dan memanggil DAP ni parti komunis lah, musuh Melayu lah, musuh Islam lah dan macam-macam. Tetapi hari ini Mahathir berkata sebaliknya, opposite. Dan Mahathir ni telah bermusuh dengan Lee Kuan Yew dan bermusuh dengan Singapura lama sebelum beliau jadi Perdana Menteri lagi. Dan beliau telah menuduh DAP PAP di belakang DAP. Bermaknanya apabila Singapura berpisah dengan Malaysia dan parti PAP sudah tidak boleh lagi bergiat, bermaksudnya diharam dari bergiat di Malaysia sebab sekarang ni PAP sudah menjadi foreign party, bukan lagi local party, maka PAP, pemimpin PAP telah mewujudkan parti DAP. Jadi DAP ni yang sebenarnya anak kepada PAP Singapura. Dan tujuan DAP ni ialah untuk menentang politik Melayu. Itu yang sebenar tujuan DAP, menentang Melayu. Dan apabila PAP sudah tidak boleh lagi bergiat di dalam Malaysia, maka DAP diwujudkan sebagai satu arm, satu cawangan kepada PAP Singapura. Dan Mahathir dari dulu lagi tahun 65
apabila PAP tubuhkan parti DAP selepas pisahnya Singapura dari Malaysia, Mahathir telah menghantam China habis-habis. Tahun 69, 4 tahun kemudian, Mahathir telah berkata dia tidak perlu sokongan China. Dia boleh menang tanpa sokongan China. Mahathir kutuk China habis-habis dan dia kutuk DAP dengan begitu teruk. Dan Mahathir kalah. Mahathir kalah pilihan raya 69 kepada Yusof Rawa. China mengundi PAS pada tahun 69 dan Yusof Rawa menang. Mahathir kalah sebab Mahathir kutuk China gila-gila. Dan China marah kepada Mahathir sampai dia jadi Perdana Menteri tahun 81. China tak habis marah dengan Mahathir. Jadi perkara ini sudah tercatat di dalam sejarah. Jadi apa Mahathir berkata hari ini di dalam usul tidak percaya terhadap Muhyiddin, beza banyak. Sebalik dari apa yang beliau telah berkata semenjak tahun 65 lagi. Jadi Mahathir tak tahu dia ni lupa sejarah ataupun dia cuba nak menipu rakyat Malaysia. Mahathir berkata Muhyiddin ni Perdana Menteri tak sah lah, tidak diundi untuk rakyat lah, inilah, itulah. Kita kena ingat balik tahun 87. 87 berlakunya pertandingan di dalam UMNO semasa mesyuarat agung UMNO tahun 87, tim A lawan tim B. Ini satu sejarah di dalam UMNO yang semua orang tahu. Dan mengikut cerita orang dalam, Tengku Razali yang mengetuai tim B menang. Mahathir kalah. Tapi satu penipuan telah berlaku. Ini Tengku Razali Hamzah sendiri yang bercakap. Tengku Razali yang berkata Mahathir tipu. Dan Mahathir yang sebenarnya kalah pertandingan UMNO tahun 87, tapi dia tipu dan oleh kerana itu dia menang. Jadi golongan tim B pergi mahkamah untuk nak dapat keputusan mahkamah untuk mengharamkan ataupun meminta mahkamah declare tidak sah pertandingan tu dan pertandingan semula perlu diadakan. Mahathir tahu kalau pertandingan semula diadakan, Mahathir kalah, Tengku Razali menang. Jadi Mahathir tidak mahu pertandingan semula. Jadi Mahathir suruh mahkamah mengharamkan UMNO. Bukan mengharamkan pertandingan dan menyuruh pertandingan semula diadakan. Mengharamkan UMNO pada keseluruhannya. Supaya UMNO ditutup. Apabila UMNO ditutup, maka Mahathir pun buka parti baru. Dan di dalam parti baru ini, UMNO baru, golongan tim B, Mahathir dan geng-geng dia tidak dibenar menjadi ahli. Jadi secara tak langsung melalui pintu belakang, Mahathir telah tendang keluar Tengku Razali bersama penyokong-penyokongnya. Itu satu cara melalui pintu belakang bagaimana Mahathir nak bersihkan UMNO dari musuh-musuh dia. Semua yang jadi musuh Mahathir, Tengku Razali dan ramai lagi, lebih dari separuh pemimpin UMNO yang bermusuh dengan Mahathir ditendang keluar melalui pintu belakang, iaitu menubuhkan parti baru dan tidak benar Tengku Razali dan geng masuk parti baru. Itu secara pintu belakang, cara nak menendang keluar, bersihkan UMNO dari musuh dia. Itu satu tindakan yang tidak sah, illegal. Tapi Mahathir buat. Dan sementara UMNO diharamkan dan UMNO baru ditubuh, ada beberapa bulan di mana Mahathir tidak berparti. Mahathir ni ahli parlimen bebas. Dan oleh kerana Mahathir tidak berparti, dia ahli parlimen bebas,
bermaknanya dia tidak lagi boleh jadi Perdana Menteri. Oleh kerana Mahathir tidak ada sokongan majoriti di dalam parlimen. Mahathir bukan lagi pengerusi Barisan Nasional ataupun presiden parti, mana-mana parti, baik UMNO, baik parti apa. Jadi, oleh kerana Mahathir bukan lagi presiden parti ataupun pengerusi Barisan Nasional, maka Mahathir sepatutnya bukan lagi Perdana Menteri. Dan semasa itu, pengerusi Barisan Nasional ialah Ling Leong Sek dari MCA. Yang sebenarnya, parti majoriti Barisan Nasional diketuai oleh Ling Leong Sek dari MCA. Jadi, kalau ikut kelazimannya, ikut tradisi, Ling Leong Sek lah sepatut ambil alih sebagai Perdana Menteri Malaysia. Tapi tidak. Mahathir terus jadi Perdana Menteri Malaysia sebagai ahli parlimen bebas, sebagai ahli parlimen yang bukan presiden parti dan bukan pengerusi Barisan Nasional. Itu satu boleh dianggap sebagai illegal Prime Minister, backdoor Prime Minister yang tak sah. Tapi pada tahun 88 ini tidak menjadi masalah bagi Mahathir. Dia terus menjadi Perdana Menteri tanpa parti, tanpa jawatan di dalam parti, tanpa menjadi pengerusi Barisan Nasional. No problem, tidak ada masalah bagi Mahathir. Hari ini Mahathir timbulkan macam-macam isu berkait dengan Muhyiddin. Tak sahlah, inilah, itulah, tidak ada majoriti. Mahathir pada tahun 88, seorang ahli parlimen bebas masih boleh jadi Perdana Menteri. Tidak ada majoriti langsung dan yang sebenar tidak ada parti pun. Tak usah cerita pasal majoriti. Tapi tidak ada masalah. Jadi semua isu yang Mahathir timbulkan ni, perkara yang beliau sendiri telah melakukan pada masa yang lepas. Dan beliau yang mengutuk DAP hari ini mempertahankan DAP. Dia kata DAP ni pengkhianat negara. Hari ini kata DAP ni boleh kita ambil sebagai kawan. Beliau berkata Muhyiddin ni bukan Perdana Menteri dan Perdana Menteri yang tak sah. Padahal 88 Mahathir sendiri tidak mahu lepas jawatan walaupun tidak ada parti, tidak memegang jawatan di dalam mana-mana parti dan juga di dalam Barisan Nasional. Ini semua Mahathir putar belit sejarah. Mahathir yang sebenarnya tak tahulah dia lupa sejarah ataupun dia cuba mengubah sejarah untuk menipu rakyat Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.